Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Zahim Fahim bin Abdul Syukur ingin menerangkan langkah-langkah mengatasi krisis air di kawasan kediaman. Yang pertama, pemeliharaan dan pemeliharaan kawasan tadahan hujan. Hutan di kawasan tanah tinggi berperanan sebagai kawasan tadahan hujan. Penjagaan dan pengekalan kawasan tadahan hujan penting untuk memastikan sumber air yang selamat dan bersih. Yang kedua, penguatkuasaan undang-undang. Penguatkuasaan undang-undang perlu dilaksanakan untuk mengurangkan kesan krisis air. Pihak berkuasa sentiasa memantau pengusaha industri yang sering dilakukan pembuangan sisa toksik dan bahan buangan kimia ke longkang dan seterusnya ke sungai. Pemantauan terhadap penggunaan baja kimia dan racun serangga dilaksanakan agar pengusaha pertanian mengikut piawaian yang ditetapkan. Yang ketiga, rawatan air kumbahan. Rawatan air kumbahan ialah proses bahan pepejal dan diasingkan, kemudian dirawat, ditapis dan dilepaskan ke sungai. Tujuannya adalah untuk menjadikan air selamat digunakan. Yang keempat, meneroka air bawah tanah. Dianggarkan hanya 3% air bawah tanah yang telah diteroka di Malaysia. Air bawah tanah di Malaysia mampu diekstrak sebanyak 6 bilion meter pada padu setahun. Yang kelima, kempen kesedaran terhadap alam sekitar. Kempen kesedaran dan pendidikan penting untuk menyedarkan masyarakat tentang penjagaan alam sekitar. Kempen tentang pentingnya penjagaan alam sekitar perlu diberikan sejak peringkat awal lagi dengan melibatkan murid-murid dalam pelbagai aktiviti yang berkaitan dengan alam sekitar. Pelbagai pihak seperti kerajaan, badan bukan kerajaan dan media massa memainkan peranan penting dalam melaksanakan kempen ini bagi menyedarkan orang awam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Saya Alia Batisha binti Khairul Hisham dari Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar Negara 2 Kelas 1 UTM ingin membentangkan tentang punca krisis air di Malaysia bab 12 Geografi tingkatan 1. Air merupakan asas bagi semua hidupan. Malaysia tidak terlepas daripada krisis air walaupun kaya dengan sumber air. Krisis air merujuk kepada situasi kekurangan sumber air yang dapat digunakan. Terdapat 6 punca krisis air di Malaysia, iaitu penebangan hutan di kawasan tadahan air, fenomena cuaca, pembuangan sampah permintaan tinggi dalam sektor perindustrian, pencemaran baja kimia dan racun serangga, dan yang terakhir, peningkatan populasi penduduk. Terdapat 2 contoh krisis air di rumah saya, iaitu air akan bertakun di longkang akibat tadahan air hujan, manakala longkang akan kering jika cuaca tidak hujan dan cerah. Jika krisis air ini berlarutan, ia akan mendatangkan kesan yang lebih buruk. Ini sahaja pembentangan saya pada hari ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum. Hai, saya Dwi Syedamia SMKB 2 dari kelas 1 UTM. Saya akan menunjukkan langkah-langkah mengurangkan kesan krisis air. Yang pertama, pemeliharaan dan pemeliharaan kawasan tadahan hujan. Yang kedua, penguasaan undang-undang. Yang ketiga, rawatan air kumbuhan. Yang keempat pula, rawatan air kumbuhan. Yang kelima, meneroka air bawah tanah. Saya akan menunjukkan jenis sumber air pula. Yang pertama, air permukaan. Yang kedua, air bawah tanah. Kesan krisis air. Yang pertama, kekurangan bekalan air bersih, iaitu bekalan air bersih terpaksa dicatu apabila berlaku krisis air. Yang kedua, kesan ke atas tanah, iaitu krisis air akan menyebabkan tanah menjadi kering, kontan dan mengubah tekstur tanah. Di sini saya memberi 2 contoh. Apabila hujan, air akan bertakung dan mengakibatkan tadahan air hujan di longkang. Yang kedua pula, apabila tidak hujan, longkang akan kering kerana cuaca cerah dan tidak hujan. Thank you for watching.
wish we could be forever, but I know this ain't it. For now I'll be stuck in this beautiful nightmare till you come back. I'll be standing right here. Do I ever cross your mind? You used to be something like a beautiful daisy, but now you're like a rose when your thoughts how you hurt me. Do I ever cross your mind anymore? Do you ever dream about us together? Do you ever want forever? But this ain't it. For now I'll be stuck in this beautiful nightmare till you come back. I'll be staying. Bakar sampah untuk daun-daun yang kering. Pakcik bakar sampah untuk daun kering saja. Kalau sampah-sampah yang macam kaca kita buang kat lubang sampah. Ini yang boleh pupus macam daun kering, kertas-kertas, kita buang, kita bakar. Kita lupuskan cara pembakaran. Okey. Kaca yang ditanam ini akan dikambus. Bila dah penuh kita kambus untuk mengelakkan daripada terkena ada kecederaan pada kaki bila buang rata-rata. Okey. Hai kawan-kawan, nama saya Balkis Akila. Saya dari kelas 1 UTM. Hari ini saya ingin membuat video tentang cara untuk mengendalikan sisa domestik. Jom lihat. Langkah pertama, kita perlu mengikat plastik sisa domestik dengan kemas dan rapi agar menutupi semua lubang ikatan. Tindakan ini bagi mengelakkan sisa domestik bertaburan dan melambatkan proses penyelenggaraan. Kawan-kawan, pastikan juga tiada sisa domestik yang tertinggal sebelum kawan-kawan membuang sisa domestik tersebut ke dalam tong sampah, ya.